Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, satu mesyuarat telah diadakan di pejabat keadilan. Di pejabat keadilan. Saya kata macam ni hari tu. Adakah ada numbers untuk kita nak tukar kerajaan? Ya, jawapannya ada. Dengan melompat jugah pun kita ada numbers. Tapi ada satu isu besar. Siapa akan jadi Perdana Menteri? Siapa akan jadi Perdana Menteri? Numbers ada. Untuk tukar kerajaan, numbers ada. Dan numbers itu significant. Maksud significant ni, kalau lompat setakat 1, 2, 3, 4, 5 orang, tak berubah kerajaan. Tak berubah kerajaan. Itu significant dia. Namun, yang tak signifikannya adalah siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Itu yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan utama. Siapa yang akan jadi Perdana Menteri, itu menjadi persoalan utama. Masih lagi terdapat 2 calon Perdana Menteri, Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim secara jelasnya telah menyatakan, telah memberi signal bahawa tidak ada kompromi lagi. Beliau akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. No kompromi. Buktinya, ini buat setakat hari ini tak tahulah kalau minggu depan beliau ubah pula fikiran, kita tak tahu. Setakat hari ini. Buktinya, pada pertemuan di antara Pakatan Harapan sebagai orang tengah masa tu DAP dengan Amanah, jumpa dengan Tun Datuk Seri Anwar tak ada. Malamnya mereka berjumpa dengan Datuk Seri Anwar di rumah Datuk Seri Anwar dalam keadaan Tun tak ada. Nak bagi tahu apa? Signal apa? Signal pertama, Anwar dah tak berminat. Dia tak berminat dah nak berbincang. Nak bincang apa lagi? Engkau dah jadi Perdana Menteri. Engkau dah jadi Perdana Menteri sebagaimana persetujuan kita. Bahawa kalau sekiranya Pakatan Harapan menang, engkau jadi Perdana Menteri, maka selepas itu diberikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Simple. Agreement tu ada. Ada orang kata, agreement tu tak constitutional lah, tak boleh lah, bla bla bla. Bullshit, saya kata. Bullshit. Sebab apa? Agreement is there. Even without agreement pun, Kak Wan, seorang wanita, isteri kepada Anwar Ibrahim, boleh pegang kepada janji. Kerbau dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji. Kalau manusia tu tak boleh dipegang kepada janji, kita nak panggil apa manusia ni? Panggil apa manusia ni? Kalau janji pun dia tak boleh pegang, benda lain memang pergi perkataan tu lah, pergi itulah, pergi mam. Kalau janji pun dia tak boleh pegang. Sebab itu saya nampak bahawa beliau hanya ada di situ bukan sebab dia nak jadi Perdana Menteri pun. Saya nampak lah, ini pandangan mata saya lah. Dia ni yang dulu duk menghukum kita sewenang-wenangnya, berada di situ bukan untuk nak jadi Perdana Menteri pun. Dia tak berminat pun nak jadi Perdana Menteri. He's 90 plus years old, 95 years old. Dia di situ untuk memastikan Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. Itu je. Dia tak berminat pun nak jadi Perdana Menteri. Dia di situ nak memastikan Anwar tak jadi Perdana Menteri. Itu saja tugas dia. Dia tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Dia tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Tugas dia memastikan Anwar tidak jadi Perdana Menteri. Selagi mana dia bagi nama dia jadi Perdana Menteri, dan ramai lagi orang-orang daripada warisan, daripada DAP, daripada Amanah, even daripada PKR sendiri percaya kepada orang ini, maka kita katakan engkau sudah bodoh, ditipu. Dia bukan berminat pun nak jadi Perdana Menteri. Kau soallah diri. Dia nak jadi Perdana Menteri untuk apa? Selamatkan negara. Selamatkan parti sendiri pun tak boleh tau. Sekarang ni kita pun tak tahu dia parti apa. Maaf lah Mukris. I'm not talking about you. I'm talking about your father. I'm not talking about you Mukris. Politik is politik. I'm talking about your father. Dia nak selamatkan negara apa? Parti dia sendiri pun dia tak boleh selamatkan. Muhyiddin dia tak boleh nak jaga, Azmin dia tak boleh nak jaga, tak boleh nak kekang, let alone nak managekan negara ni. Itu yang pertama. And he has never been a good Perdana Menteri pun. Malaysia berada di tahap yang paling tinggi bila Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Selepas itu bila dia take over, kalau kita tengok negara makin merudum. Negara makin merudum. 1998 if you still remember, 1980 if you still remember, benda tu memang kita tahu. Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan dan timbalan Perdana Menteri tahun 92 sampai 97, maka Malaysia berada di dalam keadaan kemuncak ekonomi. Pada masa itu, Anwar sahaja yang dapat menyelamatkan negara ini, bukan Mahathir. So Anwar kata apa? Kalau kau nak, kau datang kat kami.
Kau nak berbincang? Come. Parti Keadilan Rakyat. That is why they choose Parti Keadilan Rakyat punya office. Kenapa Parti Keadilan Rakyat punya office dipilih? Sebab inilah. Dia nak bagi signal. Sebelum ini dia jumpa kat Sheraton, dekat hotel. No. This time around, I have 92 kerusi that is supporting me. You only have 6 plus 9, 14. You only have 6 plus 9, 16, 15, sorry. 15 seats. You ada 2 je. I have 90 plus. GPS, some of them pass, some of them UMNO, some of them pledge I will become the Prime Minister, not you. Tapi apa yang berlaku hari ini? Dia masih juga nak kata dia nak jadi Perdana Menteri. Itu saya kata. Bukan dia intention nak jadi Perdana Menteri pun. Intention dia nak memastikan agar Anwar tidak dapat jadi Perdana Menteri. Dan selagi mana YB yang lain ni termakan dengan apa yang dia cakap tu, percaya dengan apa yang dia cakap tu, maka selamanya, bukan selamanya lah, maka tak perlulah kita nak fikir tukar kerajaan. Kita pergi PRU. Ada peluang tak menang PRU, tak payah cerita. Menang tak menang itu kira lain. Kita lawan. Dan pada masa itu kita tak carry lagi Mahathir dah. Kita tolak tepi, biarlah dia. Masa tu kita nak tengok dia ada kekuatan ke tak ada kekuatan. Yang dia nak demand sekarang ni, dia ada ke tidak kekuatan? Itu je soalan aku. Dia nak demand sekarang ni, dia ada kekuatan ke tidak? Kalau kau ada kekuatan, kita buat snap election, pastikan kau tidak bersama dan bernaung di bawah Pakatan Harapan. Ada berani? Ada beran? Ada berani tak? Jangan bernaung di bawah Pakatan Harapan, buat third force, buat parti sendiri. Lawan. Sebab apa? Dalam sekarang ini, kalau saya nak tunjuk, saya tak boleh nak tunjuk lah, saya malah nak download. 5-6 orang daripada bekas bersatu ni dah bawa kes ini ke mahkamah, saman ROS di mahkamah. Dah bawa dah. Dah ada affidavit, dah ada. And in my opinion, dia orang akan kalah. In my opinion, dia orang akan kalah. Selepas ini Muhyiddin dah tak perlu bertanding, dah menang tanpa bertanding, dan dia berkemungkinan dia akan lantik orang lain jadi pengurusi, ataupun dia amend je perlembagaan. Dia amend je perlembagaan, dia pindah perlembagaan, mengatakan bahawa no, that's it. Kita tak perlu lagi pengurusi. Presiden ada ultimate power. Ubah je lah perlembagaan. Yang letak pengurusi kat situ lu Mahathir. Ubah je lah perlembagaan, apa isunya? Sebab tu saya kata, kenapa nak bincang seminggu lagi? I think lah. Sebab kenapa saya guna perkataan I think? Sebab saya tak boleh nak bagi satu definite answer. Tapi I think Anwar sekarang ni masing-masing dibagi option. Dan masing-masing claim dia ada numbers. Masing-masing claim aku ada numbers, dia pun kata, Anwar kata dia ada numbers, Mahathir pun kata dia ada numbers. Okay. And kalau korang tak puas hati lah, orang-orang keadilan ke, siapa-siapa ke, oh tak adalah, mana ada perbincangan tu macam tu. Tadi si Marzuki kata, yes, we got numbers, we have decided on the Prime Minister. Kalau dah decided on the Prime Minister, you declare now lah, tak payah tunggu seminggu lagi. Itu je, budak bodoh boleh lah kau nak main cerita. Ini, kita baca macam tu pun kita tahu. If you have the numbers, if you have decided on who's the Prime Minister, you umumkan terus. Ni kalau kita tengok, dia kata calon Perdana Menteri PH dah disepakati, kata Marzuki. Pakatan Harapan dan sekutunya digelar PH Plus mencapai persetujuan bersama berhubung calon Perdana Menteri. Hal ini disahkan oleh Marzuki ketika ditemui media. Ketika ditanya sebanyak 2 kali, Marzuki menjawab ya. Bagaimanapun menurut kita dikeluarkan PH selepas itu, pertemuan itu berakhir menyatakan semua parti mengadakan perbincangan secara menyeluruh mengenai penderaian masing-masing dan mendapatkan pengajuan yang amat positif. Proses memutamakan segala keputusan dilakukan dalam masa seminggu ini. Ia juga menyatakan mesyuarat petang tadi dipengerusikan Presiden PKR Anwar Ibrahim. You see, ini pun signal lah kan, bahawa Anwar menjadi pengerusi dia. Terdahulu sumber memberitahu pertemuan berkenaan dibuat membolehkan mereka membuat keputusan secara rasmi. Kamu boleh menjangkakan pengumuman calon PH Plus bagi PM lewat hari ini, kata sumber Malaysia Kini. Dah lewat dah ni. Saya tak jumpa lagi ni. Ini 7 jam lepas. Ini SPRM ni apa nama, siasat NGO. Ini kata warisan keluar parti tu tak betul lah.
Kalau ada, kenapa nak kena tunggu sampai minggu depan? Itu je saya punya saranan. Kan? So what's next? Baguslah. What's next? Kita tunggu. InsyaAllah dah boleh terbang ni.